Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 73 rasanya, ya. Faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyati alladhina zakarahumullahu ta'ala fi kitabih al-azizi fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ila akhirih huwa zahirun ghaniyun 'ani syarhi illa ma'rifatal asnafi. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Taala beri pagi ini dan diberikan kita Islam dan dijadikan kita boleh membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Jadikan kita pula ada kesihatan, kelapangan masa, diberikan pula terus ada kehalubaan untuk terus untuk datang dan muzakarah, mempelajari, memahami, memantapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak sambung daurah kita balik ni, dan insya-Allah kita nak sambung pagi ni, masih lagi bab zakat, nak cerita asnaf insya-Allah. Kata musannif, faslun tudfa'u zakatu ila al-asnafi thamaniyah. Diberikan zakat kepada asnaf yang 8. Asnaf 8 ni allazi zakarahumullahu ta'ala fi kitabih, menyebut oleh Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang maha mulia itu, zakara fi qawlih, pada firman-Nya Ta'ala yang maha tinggi, innama, ada uslub innama tu, hanya sayanya as-sadaqat, masuk sadaqat zakawat, semua sadaqat, ataupun takdirkan innamas sadaqatu al-wajibatu, sadaqah wajib. Istilah kalau ulama dia bila disyarahkan sadaqah tu sadaqah wajib, zakat lah, ataupun masuk sadaqat adalah zakawat. Pasal ada alilam pada as-sadaqat, dia alilam lil ahli zihni, alilam untuk maklum pada akal bahawasanya sadaqat ni adalah zakawat. Pasal zakawat saja yang ada khususiat untuk bagi asnaf 8. Guna inama hasri, pasal tak boleh bagi zakat lain daripada 8 ini. Baik, mana dia atau siapa dia yang boleh as-sadaqat tu? Sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi 4 di depan ni dia sebut dengan lil, dengan lam. Lil fuqara, lil masakin, lil amilin 'alaiha, dan lil mu'allafati qulubuhum. Dan pada 4 belakang ni, fi riqab wal gharimin, fi gharimin, fi sabilillah, wa ibn sabil, fi ibn sabil. Okey. Itu tempat kita nak fokus tu. Jadi asnaf 8 tu kalau tak tahu tak payah ngajar lah. Kita nak tengok benda-benda macam tu lah kan, untuk mantapnya. Jadi 4 depan tu disebut dengan lam, 4 belakang tu dengan fi dan atafnya. Jadi kalau sikit lihat mana lam dan fi. Jadi kalau sebut dengan lam, bila dapat pada asnaf lam, dia lil milki dan mutlak tasarruf. Maksudnya ikut nak boleh apa. Dan mesti beri dengan milik. Milik maksudnya
Kalau zakat tu kita bagi pada fakir miskin, bagi milik dia, dia punya. Dia nak beli apa, boleh. Sekalipun dia miskin, dia ada kepandaian menjahit, dia tak nak beli mesin jahit, dia beli apa pun. Dia tak ada beli handset, ikut dia. Walaupun makan pun tak ikut, dia nak beli handset, ikut dia. Cerdik tak cerdik tu hal lain lah. Tapi pasal dia sebut lil milki, hak dia untuk dia beli apa, pasal dia dengan makna lam. Okey. Kemudian fi sabilillah, empat yang belakang tu disebut dengan, jadi empat yang kedua tu disebut dengan fi riqab. Jadi riqab adalah mukatab yang dijanjikan mereka, sama ada riqab tengkok, tapi masuk sini hamba, dan hamba yang dimasukkan di sini adalah hamba yang dijanjikan mereka oleh Tuhan dia dengan kadar bayaran yang tertentu dalam jangka masa tertentu. Itulah dipanggil hamba mukatab. Jadi pada riqab, mu'allafati qulubuhum, orang Islam yang mu'allafkan hati mereka untuk berjinak supaya stabil dalam keadaan Islam, yang mereka baru masuk Islam. Memang kita pakai perkataan mu'allaf ni. Dan gharimin, orang yang berhutang. Jadi gharimin berhutang fi sabilillah. Jadi semua tu dengan fi nak menunjukkan beri untuk urusan itu saja. Dia bukan untuk milik. Jadi kalau kata riqab untuk bagi mereka, dia tak lebih daripada urusan untuk bagi mereka. Gharimin untuk bayar hutang, tak lebih daripada apa yang untuk melepaskan hutang dia. Fi sabilillah untuk perang, sabil apa yang untuk urusan perang dia. Ibnu sabil untuk musafir yang tak cukup perjalanan, boleh beri kadar apa untuk mencukupkan perjalanan dia. Itu beza mana la mana fi. Ila akhirih tu, kita belajar fiqh ni sepatutnya Quran dah macam hafiz, sambung ni ya. Saya pun tak sambung tu. Dia kata itu, saya pun kata itu juga. Pandai buat alasan. Baik, huwa zahirun, dan dia kata kalau ikut ayat Quran ni, nisbah mereka ulama-ulama ni, dia orang kata apa? Qaulu ta'ala ni zahir waniyun ani syarhi. Tak payah syarah. Tapi dah syarah pun sekali lalu, syarah pun syarah sikit tu lah. Tengok filem dah ada innama illa ma'rifatul asnaf. Kalau nak syarah pun nak tahu asnaf je. Jadi nak syarahkan innama, nak syarahkan lam, nak namakan sedaqat, itu saya dah tolong syarahkan lah. Jadi yang dia tak syarah, yang dia kata qaniyun ani syarhi itu saya dah syarahkan. Asnaf dia syarah, tu yang kita baca lah. Saya tak syarahkan tadi pasal dia nak syarahkan apakah dia fakir, miskin dan sebagainya. Baik, antara yang nak ambil faham juga daripada 8 tu sebab dia sebut innama ada hasri dan masyhur dengan asnaf samanya. Jadi mestilah ada pengkhususan takrif, siapa dia sedaqat, siapa dia sedaqat, siapa dia fuqara, siapa dia masakin, siapa dia amilin alaiha, dan siapa dia muallaf, dan siapa dia yang dikatakan riqab, gharimin, dan siapa yang dikatakan sabilillah, dan siapa dia ibnu sabil. Dia mesti golongan tertentu tu, khususiat. Pasal dia innama. Satu kalau tengok dengan apa yang dia akan syarah nanti, dan kalau tengok ulama-ulama lain mensyarah dalam bab fiqh ni, khususnya kita tengok dalam Syafi'i kita, selalunya yang paling salah besar orang bagi takrif adalah sabilillah tu. Zaman lah ni itu adalah bab galat yang paling besar berlaku. Pasal apa? Sabilillah lah ni dia bagi masjid, tok imam, macam-macam lah. Bahasanya macam-macam. Macam apa? Kata dia sabilillah, jalan Allah Ta'ala. Sabilillah, semua dia bagi. Imam, masjid, surau, sekolah agama, bagi bagi mesin jahit, habis semua. Pasal apa? Sabilillah. Ada pula cadangan ni, apa ni yang nak sebut? Duit zakat bagi dekat alung kan, lepaskan pada alung, kalung, apa sebut ni
Ada dia orang kata cadangan supaya duit zakat diberi kepada institusi yang berhutang tersebut. Untuk apa dah? Tak ingat dia sebut tu. Tanah Rizak Melayu. Orang Melayu yang berhutang dengan Long untuk cagarkan tanah, jadi tanah tergadai. Jadi bayarkan hutang untuk tebus tanah Rizak Melayu. Tu satu isu macam tu lah, saya lambung je. Nanti faham cerdik nanti boleh jawab sendiri lah tu. Apa nak cerita ni? Jadi fisabilillah itulah yang selalu yang banyak orang salah tarif kan. Mana umum sabilillah. Kalau sabilillah boleh mana umum, tak payahlah buat asnaf 8 lah. Buat asnaf 1 je. Apa dia? Sabilillah. Buat kenduri boleh, masjid boleh, buat jalan raya boleh. Sedangkan sabilillah, kalau itlaq dalam syarak, sabilillah dia makna khusus. Menuntut ilmu tak panggil sabilillah. Dia ada makna khusus. Kalau kira sabilillah, mengajar sabilillah. Untuk ilmu sabilillah. Untuk ngaji akademik sabilillah juga. Pasal nak jual agama Allah Taala. Jadi pemimpin pun sabilillah juga. Jadi rakyat pun sabilillah juga. Semua sabilillah, mana ada sabilil syaitan. Okey, siap. Saja usik tu begitu sikit nak menunjukkan itu tempat-tempat yang besar yang orang salah lah ni. Baik. Kita tengok satu-satu. Siapa dia? Innama sadaqat lil fuqara. Baik, fuqara jamak bagi fakir. Siapa fakir? Wal masakin, dan jamak bagi miskin. Baik, wal faqiru fi zakati huwa. Baik, fakir. Dia la alladhi la mala lahu wala kasba yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Innamal faqiru al-araya fahuwa man la naqda biyadihi. Baik, kenal fakir dulu. Fakir dan miskin. Fakir dia asba'u halan minal miskin. Fakir ila fi zakat, dalam bab zakat. Fakir ila alladhi la mala lahu. Pertama, untuk nama fakir tak ada kata bagi dia. Mal. Dan mal ni, mal yang dia boleh gunakan untuk buat belanja. Bukan mal ni, rumah dia, kereta dia, tanah dia untuk buat rumah tu. Yang tu tak diistilahkan mal untuk dihitungkan kaya miskin. Yang tu termasuk dalam daruriyat. Itu kalau istilah dalam bab zakat tak dipanggil mal. Itu dipanggil daruri. Maskan, malbas, markab. Yang yaliqu bih, layak dengan dia. Yang memang itu adalah istilahnya daruriyat. Benda yang tak dapat tidak. Mana ada orang boleh hidup tanpa ada rumah. Takkan nak tidur bawah jambatan. Tanah, bumi itu. Tempat dia nak buat tempat tinggal. Kalau dia milik sekalipun, sewa itu satu hal. Tapi kalau dia milik sekalipun, dalam bab zakat tak panggil mal. Mal yang untuk menunjukkan dia dah menjadi fakir atau tak fakir. Kita buat misalnya contoh macam ni. Untuk cerita mal itu, dia mal la mala lahu tu. Dia ada tanah. Tanah pun dia beli ke waris ke satu hal. Tapi tanah dia, kita tak bicara masalah dia beli atau tidak. Ataupun dapat warisan. Tanah dia. Ada rumah. Rumah lah yang layak munasabah dengan dia. Kalau rumah dah villa ni lain style lah. Rumah yang munasabah kita. Kalau takat rumah teres, bila rumah kampung, rumah tanah lot. Tapi taklah guna a lot of money untuk buat rumah tu. Sekadarnya untuk duduk saja guna lot tu. Kenderaan adalah kereta pun sekian, kereta pun hutang tak boleh bayar lagi. Kereta apa? Proton. Boleh bahasa itu kan. Itu pula keperluan. Memang keperluan dia perlu kereta untuk alik kerja, motor, kapcai SPG, boleh bahasa itu. Semua tu untuk menilai fakir miskin tak masuk buk. Itu bukan bab untuk tengok mal dia. Dalam bab apa?
Allahumma salli ala. Dalam bab miras, dalam bab pusaka itu mal. Mati, nama dia, milik dia, kereta dia, harta dia, itu mal dia. Ha? Tapi mal tu dalam bab miras. Dalam bab fakir, baju, kitab. Katalah saya, rumah saya kitab kalau nak hitung ada 20,000 nilai. Tapi kitab tu saya tak ada, tumpah saya. Mana saya nak rujuk kitab? Nak pergi pustakaan lah kan? Nak pergi mengadap pustakaan. Sikit kan itu. Tu kitab tu mal ke? Nisbah pusaka mal saya. Memang milik saya. Tapi kalau bab zakat, itu tak kira mal. Tak kira mal untuk nak nilaikan saya fakir atau miskin. Walaupun katalah saya ada kutub kanah saya sendiri. Mal saya tu yang tu tak dikira untuk kira saya fakir miskin. Pakaian saya adalah baju. Kira-kira yang ada untuk salin tu 20 helai. Kalau orang perempuan lagi banyak. Laju usia itu sikit. Baju yang pakai tak juga tak bagi mal. Pasal dia daruriyat. Kitab yang saya sebagai orang yang boleh baca kitab tu daruriyat untuk saya. Tak ada tu lupa saya. Itu daruriyat saya. Itu daruriyat macam tu tak dipanggil mal untuk nilai fakir miskin. Okey, macam mana pun. Jadi mal ni mal mana? Mal duit kau, mal yang kau simpan. Mal apa? Mal simpan. Kalau orang perempuan, dia punya perhiasan ada urat serutai pula dah. Rantai seurat. sorry bahasa itu. Suara pun baru boleh sikit ya. Untuk jekit sikit semalam. Jadi jam sikit. Adalah gelang, adalah cincin tu kan. Rantai tangan. Ada apa yang munasabah orang perempuan punya zinah dia. Memang milik dia. Itu tak terkira mal untuk nisbah dia kaya miskin. Kalau kira jual tu, rantai pun kurang-kurang berapa. Tapi taklah rantai kapal besar tu. Ada lah. Kalau yang rantai yang kena zakat apa, kita dah bicara dah itu kan. Masalah buat zakat-zakat tu. Ni rantai yang munasabah yang dipakai tu tak haram. Ada huruf membenarkan dia pakai perhiasan tu. Memang milik dia pula. Itu tak jadi tempat kayu ukur untuk menilai kaya miskin dia. Kaya miskin kira mana? Ada dinar tak? Ada dirham tak? Ada emas yang patah-patah tu memang niat ni nak buat ketul lah. Ada kita bicara dah buat zakat tu. Yang tu kira duit simpanan. Itu ada. Itu ada. Itu dikira sebagai mal. Kebun getah apa yang kalau tempat dia motong, kelapa sawit. Mal dalam bab miras. Tapi nak kira mal dalam bab zakat mana? Bukan kebun getah tu, bukan sawit tu. Tapi apa? Hasil sawit tu. Itu adalah nisbah kasab dia. Itu adalah menepati kasab dia. Jadi asal isyarah tu ialah la ma'na lahu. Jadi kalau saya ada kereta, saya ada rumah, tanah-tanah saya, motor ada, baju, kitab, tapi duit simpanan tak ada. Kita pun tak ada tu. Tak ada tu. Bila tak ada, lepas tu pula wala kasbah. Tak ada kasab. Kerja tak ada. Apa? Ngajar. Ngajar apa? Lillahi ta'ala. Salam orang bagi duit. Tak salam tak bagi duit. Bobby contoh. Tak nambah pula atas nama jawatan guru, bertugas yang setiap bulan ada makan gaji, bukan makan kapak. Walakas yaqa'u, tak ada usaha yang yaqa'u mauqi'an, yang dijatuh pada tempat ataupun menepati min hajatihi, pada hajatnya. Ini sebab kerja memang tak ada kerja. Kalau bos tak ada kerja. Kalau bos ada kerja, kerja yang bukan dengan ada pendapatan. Kerja yang memang lillahi ta'ala. Katalah kerja mengaji. Ataupun kerja apa? Kerja dia sekarang ialah mengajar. Tapi tak ada atas nama pendapatan. Yang berjawatan. Itu kot. Dengan ada lantikan. Okey. Pasal itu istilahnya ada harta yang dapat dengan sebab kasab. Itu istilah kasab. Kalau mengajar lillahi ta'ala ni, itu tak panggil kasab. Itu tak panggil iktisab. Pasal dia bukan iktisab untuk mal. Mal tu orang bagi atas jalan tatawuk. Orang bagi atas jalan tatawuk tak dipanggil kasab. Benda-benda yang dibagi atas jalan tatawuk tak panggil kasab. Waktu orang miskin, orang katalah orang tak ada harta,
Orang susah orang bagi duit. Atau tak dipanggil kasab. Atau tak dipanggil kasab. Tabarruk daripada orang beri itu, duit yang kita dapat itu duit bukan perolehan kasab. Itu duit perolehan dengan tabarruk. Tabarruk ni ada orang bagi, ada orang tak bagi. Berarti tu bukan tetap. Tapi bila dengan kasab, nisbah dia punya kederat, dia boleh kasabkan berapa hari dia nak kerja, berapa lama dia nak buat kerja, lagi berapa banyak pendapatan yang dia boleh hasilkan. Itu istilah kasab. Yang ni berapa orang nak bagi, berapa banyak orang nak bagi, berapa kadar nak bagi, berapa perkalaan dia, berkala tak berkala. Tahu pastikan pula apa yang dia bagi, apa kala. Sikit kan bahasa-bahasa itulah kan. Hatu je nak. Hatu tak tabarruk. Hatu tak dipanggil kasab. Tapi bila dah dapat, itu mal. Itu mal. Maksud apa? Itu duit. Itu mal. Untuk kira mal lagi, benda-benda orang bagi tabarruk, itu adalah mal. Tapi apa orang bagi, bulanan atas jalan tabarruk, itu tak dipanggil kasab. Kasab ialah dengan iktisab, kerja, gaji. Kalau ni sebab kebun, hasil. Itu istilah kasab. Itu istilah kasab. Jadi dia kalau ada kasab pun, kasab dia la yaqa'u. Wala kasba yaqa'u. Tidak ada kerja yang yaqa'u mawqi'an min hajatihi, pada hajat dia. Okey. Amal fakir wa. Okey, itu adalah duit fakir. Tentu dulu. Saya dulu. Saya masuk miskin. Dan ada fakir araya namanya. Ada soal. Kalau zaman lah ni, antara mal tu duit lah. Mal tu duit ataupun Allahumma salli ala. Jadi kalau atas nama mal tu duit lah. Dia yang kita, harta yang kita tersifat, ada di tangan. Sama ada dalam tangan ke, istilah tangan tu bank ke apa-apa ke. Tapi itu benda tu milik kita. Sama ada milik yang boleh ambil, milik tak boleh ambil. Nama mal. Milik tak boleh ambil, dia boleh speak lah kan. Tu pun nak dilanjutkan sampai 60 tahun boleh ambil. Mampu buat-buat ni. Okey. Duit syubhat tu duit macam mana? Duit syubhat main saham. Yang mana model dia tu memang duit dia lah. Dalam main saham mesti ada duit dia kan. Jadi duit dia tu mal dia lah. Jadi syubhat yang akan datang tu, yang nak untung-untung tu, yang tu. Macam mana pun harta asal dia, mana usul dia tu, pokok dia tu, itu duit dia, itu mal dia. Kalau mal syubhat yang akan datang, siapa suruh buat benda syubhat merepek-merepek tu? Carilah benda halal. Kalau boleh cari, ya halal. Yang haram jadah kena tinggal. Yang syubhat ni, kalau warak sikit, waman waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram, kan? Karra'i yar'am haulal hima yushaku an yarta'a fihi. Macam mana orang gembala kambing, gembala kawasan kat larangan, pagar tak ada. Kalau ada pagar pun, pintu pagar ada. Saya silap nanti binatang ternakan masuk dalam pagar, cari pasal je. Boleh? Faham? Okey. Tadi usik-usik itu. Ini saya sebut mal dia kata asal usul dia tu mal lah. Tapi mana yang mendatang tu, macam mana kalau katalah kalau tak syubhat itu dia ada mudharabah kan. Mana usul itu mal dia. Apa yang mendatang dapat untung akan datang tu bertambah mal lah. Kalau atas syubhat yang tak jelas halal haram, yang ada muamalah harus, pasal syubhat dia kalau ikut dia syubhat lah. Kalau kata syubhat tu kalau memang haram tapi kita tak tahu dia halal haram, itu bukan mal syubhat, tu mal bodoh mana. Mal bodoh tu pasal apa hang tak dapatkan status benda tu halal haram. Syubhat ni benda yang dia muskil untuk boleh ihtimal halal haram, itu malu syubhat. Syarah tu agak tak faham, nanti tanya lain lah. Bisa je syarah itu
Jadi kalau atas kata dia jawaz muamalah, jawaz muamalah tapi ada keuntungan di situ. Kalau yang dapat untung tu ada ribih tu, ada untung. Mal lah masa tu. Okey. Saya tak nanya mal kan. Mal situ, mal lah. Mal harta dia mal lah. Okey, lain. Kalau ada. Macam mana tu? Oh, itu ketetapan bodoh ya. Itu bukan ketetapan syar'i, itu ghairu syar'i. Oh, habis semua pakat miskin lah. Kita miskin, kita bukan miskin, pakai gila babi. Kalau tak lah kita je lah, kalau saya sebut saya kan. Pakai gila babi. Siapa? Mana berapa dah sangat, di sekolah kita ngajar tu. Adalah tak main sikit, orang pakai gila babi lah. Oh, best, nak senyum lagi kita. Macam tu kan? Tak, itu tarifan antara bangsat. Buat je bahasa-bahasa itu kat dia orang. Itu bukan syar'i, ghairu syar'i. Di tarikh tu dia bukan rating kira pakai miskin, dia bukan tengok macam tu. Dia bukan tengok macam tu. Dia tengok ni dulu. Tengok ni dulu masalah mal. Daruriyat itu tak dikira. Dah sebut lah masalah daruriyat. Jadi mal itulah duit, dinar, dirham apa. Saja sebut dinar, dirham. Betul zaman kita lah ni. Zaman orang kumpul dinar, dirham kan. Jadi kasab tu lah yang nak dinilai. Jadi kalau kata goreng pisang, hari-hari mereka goreng pisang, apa-apa pendapatan goreng pisang, itu kasab lah. Jadi hari yang dia tak goreng pisang, tak ada kasab lah. Hujannya, tak boleh motong, tak ada kasab lah tu namanya. Dia pasal hasil daripada tanaman dia, itu adalah kasab. Bila tak ada hasil, tak ada kasab lah. Pasal kasab dia motong, dapat, itu kasab. Istilah kasab. Kalau sawit lah. Apa saja. Tu yang kalau kata dia, kalau dia yang kerja makan gaji, tak makan kapok tu, ni cerita makan kapok ni. Restoran. Apa dia berniaga berjual itu kasab dia. Kalau kata goreng pisang kasab dia. Dia duduk warung, buat nasi lemak, orang hantar kuih, makan kamsin je tu. Itu kasab dia. Itu kasab dia. Kasab tu, hasil tu, adakah yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Jadi kalau saya gunakan bahasa skala, dobit memang kalau kita lain pun kadang-kadang disebut. Kalau hajat dia 10, untuk nama fakir, dia la yaqa'u mawqi'an min hajatihi. Apa dia? Dia tak sampai separuh pun. Dia 10, dia dapat 1, 2, 3, 4. Fakir. Kasab ada, tapi 1, 2, 3, 4. Fakir. Satu lagi sikit kot untuk tambahan untuk nama fakir ni. Pasal ada 3 faktor untuk kaya miskin. Miskin kaya ni, atau fakir miskin kalau sebutkan bahasa tarikh geng dia, fakir miskin. Date dia ialah kaya miskin. Untuk dinilai adalah mal pun lain pada daruri. Kasab 2. Kemudian ada tak ada orang yang wajib nafkah, ada orang sara dia. Jadi kaya dengan sebab ada orang saraan. Dan memang nafkah tu wajib atas dia. Bila ada kita ada orang yang menyara dan hukum dia menyara kita tu nafkah yang wajib, maka kita hukum orang kaya. Macam isteri ada suami, katalah suami yang wajib nafkah isteri, isteri walaupun tak ada benda, wajib tak ada, suri rumah aja. Tak ada apa tersimpan lagi, tak ada sara, tapi suami sara dia. Isteri kaya kalau suami kaya. Isteri nak tengok kaya tak kaya dia, tengok suami. Suami papai, dia papai. Suami kaya, dia kaya. Tu. Pasal apa? Pasal dia tengok tu. Tapi isteri ni isteri tak ada kerja lah. Tapi kalau suami papai, isteri ada kerja. Orang yang menafkah dia papai. Tapi dia kaya, pasal dia ada kasab. Jadi suami tak jadi kaya dengan sebab isteri kaya. Tapi isteri jadi kaya dengan sebab suami kaya. Pasal apa? Ciri nafkah. Ciri nafkah. Kawan ni bunyi hang dengar. Sembang sama dia. Boleh kot, ada akal sikit tu. Mu dapat ilham. Tadi tak dapat ilham ni. Ada lagi? Tabiat matbu'. Kat isteri tabiat matbu'. Isteri juga anak-anak yang belum balik. Pasal belum balik, nafkah wajib kat mak bapak.
Bila dah balik, asalnya dia mustaqil. Tapi dia tak boleh nak buat kasab pasal duk sibuk mengaji. Sepatutnya dia boleh buat kasab. Bila kasab memang boleh buat, memang ada kedekat buat kasab,